Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk hari ni, jom sama-sama siapkan buku aktiviti muka surat latihan muka surat 86 dan 87. Okay, so kita dekat muka surat 86 dulu. Muka surat 86 ni dia berkenaan dengan lorekkan rantau je. So dia ingatkan balik berkaitan dengan kalau lebih kecil sahaja guna garisan apa, lebih kecil dan sama guna garisan apa. Okey, untuk benda-benda macam tu lah. So jom kita buat beberapa soalan. Anton boleh cuba lengkapkan sendiri juga soalan-soalan ni. Okey, jap. Okey, so kita tengok soalan muka surat 86 nombor 1. Y lebih kecil daripada X. So kita dah ada garisan Y sama dengan X kat sini. So kita just decide. Dia gunakan garisan putus-putus kan. So kita just nak kena decide sama ada dia lebih kecil tu ke atas ataupun ke bawah. Okay, so semua sedia maklum kalau dia lebih kecil dia adalah ke bawah. Okay, 2 pun cukup. Nombor 3 pun boleh. Right, seterusnya kita ada X lebih kecil dan sama dengan 3. So, X sama dengan 3 ada dekat sini. Okay, paksi X yang melintang ni dan dia ada dekat sini. Jadi, kalau dia kata dia nak X lebih kecil daripada 3, so kita pergi dekat X sama dengan 3 ni dan kita potong garisan tu. Sila gunakan pembaris ya. Sila jangan tiru aksi ini. Okey, kita potong garisan ni. So, sebabkan dia nak lebih kecil dan sama, jadi kita gunakan garisan solid line. Alright. So, dia nak lebih kecil. So, kalau untuk ni lebih kecil tu adalah ke kiri. Jadi, kawasan yang terlibat untuk kedua-dua ruangan ialah kawasan ni. Okey, so kita lorekkan kawasan ni sahaja. Semua sekali lah. Okey, sebab dia berkaitan dengan keseluruhan kawasan berlorek. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Nombor 2 dia kata dia ada Y lebih kecil dari 2 dan X lebih besar dan sama dengan negatif 2. Okey, sama macam tadi kita potong nilai ni pada paksi dia. Contoh, bila kita ada Y sama dengan 2. So, Y sama dengan 2 tu kat sini. Jadi, kita nak potong dia secara melintang ke menegak? Untuk kes ni kita akan potong dia secara melintang. Dan gunakan garisan putus-putus sebab dia lebih kecil sahaja. Okey. So, next adalah X lebih besar dan sama dengan negatif 2. So, X negatif 2 kat sini. Dan dia nak lebih besar dan sama. So, ada untuk dan sama. Jadi, kita guna garisan solid line. Alright. So, bila dah ada garisan, kita bolehlah listkan keluarkan dia punya kemungkinan untuk jadi kawasan berlorek dia. So, kalau untuk Y lebih kecil, so ke bawah. X lebih besar, so ke kanan. Dan kita akan ikut dia punya garis nombor ni. Alright. So, dah jelas dah nampak. Kawasan berlorek kita adalah yang ni. Ni saya ingat tak. Okay. So, lorekkan kepada keseluruhan kawasan lah. Okay, untuk nombor 3. Kelebihan kat nombor 3. Nombor 3, Y lebih besar atau sama dengan negatif 2. So, dia dah ada. Buat satu garisan ni. Y lebih kecil atau sama dengan 2X tolak 2. So, garisan tu adalah garisan ni. Okay, garisan solid line ni. Dan Y lebih kecil sahaja dengan 4 tolak X. So, ni adalah garisan yang putus-putus tu. Okay, so jom kita labelkan supaya kita tahu kita nak lorek kat kawasan mana. Kita pergi kat satu-satu. Y lebih besar dari negatif 2. So, lebih besar dan sama dengan negatif 2. Jadi, yang ni. Okay, next.
Y lebih kecil atau sama dengan 2X tolak 2. So garisan dah garisan ni dan dia nak lebih kecil. So lebih kecil, kita pilih garisan yang ke bawah. Okey. Macam nak tahu mana ke bawah mana ke atas kalau saya ingat ni. So dia seolah kalau kita ada satu garisan, kita tarik, dia makin ke bawah buku. Kita tarik, dia makin ke atas. So makin ke bawah tu lebih kecil, makin ke atas tu lebih besar. Dan seterusnya Y lebih kecil dari 4 tolak X. So kita tinggal satu garisan ni je. Okey. So dah nampak dah mana kawasan Bloric? Okay, so semua adalah tertumpu dekat kawasan yang ini. Okey, kat tengah-tengah ni. So jangan terpedaya, tak semestinya jawapan tu adalah satu kawasan ataupun bentuk yang terkumpul macam ni je, terkepung Boleh jadi ada jawapan dia nak belah sini ke, ada nak belah bawah ni ke. So jangan terpedaya lah. Okay, nampak je tanpa buat anak panah ni, nampak je ada macam bentuk segitiga, segi empat. Tu terus lorek. Tu benda yang salah Okay, make sure buat anak panah ni dulu, barulah kita decide kita nak lorek kawasan mana. Okay, nombor 3 dan nombor 4 dan nombor 5 ni cikgu rasa benda yang sama je. Kita cuba tengok nombor 6. Okay, nombor 6 ni X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 6. So kita dah ada garisan ni. Next, Y lebih kecil atau sama dengan 1/2X. Kita dah ada garisan ni. So kita tinggal satu garisan. X lebih kecil daripada 6. Okey, so X sama dengan 6 kat sini. Jadi dia nak lebih kecil sahaja. So lebih kecil sahaja kita akan gunakan garisan putus-putus. Again, sila gunakan pembaris. Saya ingat pula Cikgu tak dapat guna pembaris kat sini. Okey. So kita label. Yang ni garisan dia adalah ni. So dia nak lebih besar. Lebih besar tu ke atas. Okey. Buat 2, 3 cukup. Y lebih kecil atau sama dengan 1/2. So garisan tu yang ni dan dia nak lebih kecil. So lebih kecil ke bawah. Alright, last. X lebih kecil daripada 6. So ke kiri. Ikut macam garis nombor Makin ke kiri makin negatif. So lebih kecil tu ke kiri. Jadi dengan jelasnya dah nampak lah. Sambal lorek tu dekat sini. Okay. So last. Untuk muka surat 86. Y lebih besar atau sama dengan 2X negatif. Yang ni garisan pertama. Yang ni garisan kedua. Okey, kita tinggal garisan ni. Garisan ketiga. Y lebih kecil daripada 5. So, sama macam tadi. Y sama dengan 5 tu kat sini. Jadi, nak lebih kecil sahaja. So, kita wujudkan garis putus-putus pada dia. Saya ingat lagi. Ada kemahiran untuk menggariskan dengan lurus Okey lah sikit. Okey, so kita labelkan macam biasa. So Y lebih besar atau sama dengan tu. Okey, ni garisan dia lebih besar. So ke atas. Okey, next yang ni. Garisan dia yang kedua ni adalah lebih besar juga. So ke atas juga. Okay, next Y lebih kecil daripada 5. So kita ada ke bawah. Jadi dah nampak lah. Sambal lorek kita adalah yang ini. Okay. Selesai muka surat 85. Lengkapkanlah 4 dengan 5 tu sama je. Okey, kita sambung surat 87.